Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau Haji Abu Bakar Yunus Syebi. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, datuk tak ada lagi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, khabar semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita saban hari. Mudah-mudahan apabila kita datang ke surau ini, Allah Taala limpahkan lagi rahmat-Nya ke atas diri kita. Lebih-lebih lagi orang yang keadaan kita sekarang ni adalah dalam keadaan tuan-tuan sekarang ni, pahala tuan-tuan duduk ni bukanlah nak dengar ceramah sangat, tak pun kan, nak tunggu isyak aja sebenarnya kan. Orang yang menunggu solat itu pahalanya seperti bersolat. Bersolat. Jadi tuan-tuan duduk daripada pukul 8 sampai pukul 8.40 nak tunggu isyak tu kan. 40 minit tu. 40 minit tu macam Allah Ta'ala bagi kita pahala macam tengah solat. Sebab kita tunggu solat. Nabi SAW beritahu dalam hadis, orang yang menunggu, mafhum dia lah, orang yang menunggu solat, menunggu solat pahalanya. Dan ketika dia tunggu itu, tidak ada benda yang menghalang dia untuk balik kepada keluarga dia kan. Tak ada benda yang halang dia melainkan solat. Lalu pahalanya adalah seperti orang yang sedang bersolat. Tuan-tuan, hari ini kita berada pada 18 Syaban. Maghrib masuklah kita 18 Syaban, yang mana kita sudah lepas daripada setengah bulan Syaban, ataupun yang kita panggil sebagai nisfu Syaban. Tuan-tuan, sikit tuan-tuan, hadis berkenaan nisfu Syaban tidak sabit, melainkan satu je hadis. Kalau tuan-tuan dengar banyak hadis itu kemungkinan dhaif atau palsu, tuan-tuan. Satu je, iaitu Allah Subhanahu wa taala, innallaha yattali'u 'ala 'abdihi. Hadis tu, Allah sesungguhnya Allah Taala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu diampunkan semua orang kecuali musyrik, orang yang mensyirik, dalam keadaan orang itu sedang mensyirikkan Tuhan, sama ada dia memang kafir ataupun dia orang Islam tapi dia sedang mensyirikkan Tuhan, Allah Taala tak ampunkan dia. Dan juga orang yang kedua adalah orang yang bermusuh. Cuma hadis ni pada darjat hasan sahaja. Dia tak sampai satu lagi sahih, dia tak sampai. Dia pada darjat hasan. Hasan maknanya sebahagian ulama masih lagi ada kata hadis ini dhaif. Kalau kita pegang kata dhaif, maknanya tak ada hadis yang sabit tentang bulan pasal hari nisfu Syaban, kelebihannya. Jadi kalau kita dengar tu banyak sangat kelebihan tu, jaga-jaga. Mungkin ia bukan datang daripada Nabi. Sebab hadis ni disiplin dia satu. Hadis ni kalau kita dengar asal dia palsu, sampai kita boleh buktikan dia sahih, itu hadis. Betul, Nabi cakap, apa bukti dia? Dia diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Itu cara kita nak tahu hadis itu betul atau salah. Setengah orang dia tak peduli kan, tak peduli hadis ni palsu ke sahih ke, semua dianggap datang daripada Nabi kan. Jadi tak boleh macam ni kan. Boleh ke kita anggap semua benda, Nabi cakap sebenarnya Singapura ni patut bersama dengan Malaysia kan. Jadi kita pun kata, takkan kita nak terima hadis tu. Waktu Nabi ada dulu, Malaysia dengan Singapura pun tak ada lagi kan. Mungkin adalah tanah Melayu, tapi tak mungkin semua benda kita boleh sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang bagi contoh lah kan, kalau dia terima hadis palsu, bagi dekat dia duit palsu kan. Dia buat kerja rumah kita, nak duit palsu untuk kau sebab kau suka terima hadis palsu. Adakah orang tu nak terima?
tentulah dia tak terima kan. Jadi hadis palsu ditolak. Begitu juga dengan hadis-hadis yang dhaif yang lain bukanlah semua ada yang kita boleh terima, tetapi kita tak boleh terima dalam benda-benda yang ghaib. Kita tak boleh terima. Kelebihan kita boleh terima. Kelebihan, mungkin ada kelebihan kita beramal tak apalah. Tapi itu pun tidak terlalu dhaif. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, satu benda lah dah, walaupun kita dah lepas daripada nisfu Sya'ban, kita kena tahu di dalam bulan Sya'ban ini berlaku suatu benda yang juga penting dalam hidup kita. Dia berlaku pada setiap tahun pada bulan Sya'ban. Apa dia tuan-tuan? Amalan kita diangkat. Pada bulan Sya'ban ini ada suatu masa yang amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang kata boleh jadi pada malam nisfu Sya'ban kan? Tapi itu hanyalah qila wa qal, maknanya mungkin orang kata kan. Jadi kalau orang kata ini, dia tak boleh jadi sumber dalam agama lah kan. Boleh jadi kan. Sebahagian lagi berpendapat amalan kita mungkin diangkat ketika di hujung bulan Sya'ban esok kan. Amalan ni diangkat ada 4 bentuk tuan-tuan. Ada 4 bentuk. Yang pertama, amalan kita diangkat setiap hari. Setiap hari diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan-nahar. Bergeler-geler pada kamu itu 2 malaikat, iaitu malaikat malam dan siang. Yang ni nak bagi tahu dekat sini, malaikat itu ada 2 shift yang jaga kita, yang catat amalan kita ni ada 2 shift. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Mereka itu berhimpun pada solat subuh dan juga solat asar. Jadi yang subuh dia maksudnya dia malam, daripada asar dia jaga kau sampai subuh esok. Yang turun nak jumpa ni, nak tukar shift ni, bertemu pada solat subuh. Yang nak jaga next ni pula daripada pagi sampai asar balik, yang tu berjumpa pada solat subuh. Dan habis shift dia pula, nanti shift yang kedua adalah pada solat asar, mereka bertemu. Okey. Kemudian Nabi kata summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang tidur dengan kamu tadi tu, yakni yang bermalam dengan kamu tadi tu, yakni daripada asar dia jaga sampai subuh tu, yang tidur dengan kamu itu, habis je shift dia, dia naik ke langit. Ya'rujul ladzina batu fikum, dia naik ke langit. Fayas'aluhumullah wa huwa a'lam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya malaikat itu, sedangkan dia maha mengetahui. Tuhan dia tanya kepada malaikat, tapi dia dah tahu kan. Tapi nak menunjukkan malaikat itu melakukan kerjanya, nak tunjukkan malaikat patuh dengan arahan Allah. Dia tanya apa kepada para malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau tinggalkan hamba-hamba aku itu tadi? Kau tinggalkan dia tadi, bagaimana keadaan dia? Lalu dia kata taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan dia tadi, kami tinggalkan mereka tadi dalam keadaan mereka itu sedang bersolat, dan kami datang balik kepada mereka, shift yang seterusnya datang, mereka sedang bersolat. Di sini memberi penekanan kepada kita pentingnya menjaga 2 waktu solat, iaitu subuh dan juga asar. Kalau dapat jemaah, kita jemaah. Tak dapat, kita bangkit awal, kita solat pada awal waktu, supaya malaikat yang nak tukar shift tadi, dia nampak last kali kita buat adalah amalan yang baik, iaitu sedang bersolat. Sebab Nabi SAW juga amalan ni tuan-tuan, kita beramal sepanjang hidup kita ni, yang pentingnya bila mula-mula tu ke, tengah-tengah tu ke, yang akhir tu yang penting. Yang akhir tu penting. Yang penting itu, yang di akhir itu. Nabi SAW sebut ar-rajulu innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki apabila sepanjang hidup dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayusbiqul qadar, kemudian ditakdirkan dia itu insaf,
lalu dia beramal dengan ahli syurga, kemudian dia mati, kemudian dia masuk ke dalam syurga. Sepanjang hidup dia buat jahat, tiba-tiba insaf, buat amalan baik, masuk syurga. Nampak? Dan Nabi sebut juga lawan dia apa dia? Sepanjang hidup dia buat amalan baik, ditakdirkan dia dah start nak rosak, buat amalan ahli neraka, kemudian dia masuk dalam neraka. Nabi kata al-umur bi khawatimiha. Urusan kita, amalan kita ni yang penting di akhir. Jadi kita jangan cepat sangat judge orang. Ahli neraka pok-pok ni. Pok-pok ni semua ahli neraka je. No tuan-tuan, belum tentu lagi kita. Kita belum tentu lagi. Sebab Nabi kata amalan di akhir. Jadi itu juga menunjukkan kita nak apa penghujung amalan kita yang kita nak bawa kepada Allah Ta'ala setiap hari ini juga bagi nampak yang paling baik. Okay, itu bentuk pertama, iaitu amalan kita diangkat setiap hari. Bentuk yang kedua, amalan kita diangkat adalah secara mingguan. Dalam seminggu punya amalan dibawa naik. Bila? Pada hari Isnin dan Khamis. Sebab tu Nabi puasa Isnin dan Khamis. Nabi SAW tu'radul a'malu ila Allah Rabbil Alamin yaumal Itsnaini wal Khamis. Dibentang amalan-amalan kepada Allah SWT pada hari Isnin dan Khamis, iaitu amalan mingguan kita. Dia ada hari-hari punya, punch card hari-hari ada, mingguan punya report pun ada di sisi Allah SWT. Bila dibawa naik pada hari Isnin dan juga Khamis. Sebab tu Nabi kata fa uhibbu ay yu'rada amali, dan aku suka dibentang amalan aku di hadapan Allah wa ana shaim, dalam keadaan aku itu berpuasa. Aku berpuasa. Jadi mingguan juga diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bentuk yang ketiga adalah tahunan. Setahun sekali ada diangkat amalan kita. Bila? Ini bulannya, iaitu bulan Syaban. Yakni amalan sanawi dia panggil, report, yearly report kan. Biasanya company yang keluar ni kan report tahunan ni kan. Kita pun ada report tahunan juga. Sepanjang tahun ni banyak buruk ke banyak yang tak buruk ataupun yang baik juga dibawa pada bulan ini. Sebab tu juga Nabi SAW Nabi tak pernah puasa penuh selain daripada bulan Ramadan. Satu bulan puasa penuh tak pernah, melainkan bulan Ramadan sahaja. Tetapi puasa yang paling banyak selain daripada bulan Ramadan, Nabi berpuasa pada bulan Syaban. Tuan-tuan, Syaban. Ditanya, Usamah bin Zaid tanya kepada Rasulullah, dia tanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu fi Syaban." Aku tak pernah tengok engkau berpuasa pada suatu bulan daripada bulan-bulan macam mana engkau berpuasa pada bulan Syaban. Lalu Nabi beritahu, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini adalah bulan ataupun itu, zalika itu. Zalikal kitabu la raiba fihi, itu. Okey, itu adalah bulan. Zalika syahrun, itu adalah bulan yang manusia lalai terhadapnya. Baina Rajab wa Ramadan. Di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Rajab, orang Arab ambil berat bulan Rajab ni. Dan juga kita pun ambil berat sebab dia termasuk di dalam bulan haram. Yang Allah Ta'ala muliakan bulan ni. Jadi kita beramal padanya, kita besarkan bulan Rajab dan kita besarkan juga bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Tetapi kita terlupa kita berada pada suatu bulan yang Nabi kata manusia selalu lupa padanya. Dan Nabi kata wafihi, dan pada bulan itu tu'radul a'malu ila Allah Rabbil Alamin, dibentangkan amalan kepada Allah Tuhan sekalian manusia. Dan aku suka apabila dibentangkan amalan aku dalam keadaan berpuasa. Tuan-tuan, jadi kita berada pada satu bulan yang mana report tahunan kita diangkat. Ada suatu masa pada bulan ini yang dibawa naik. Jadi kita pastikan bulan ini kita habiskan tu. Kalau diangkat pada hujung bulan Syaban ke, pastikan diangkat kita ini dalam keadaan yang baik. Tinggalkan benda-benda yang buruk. Baik. Dan ada sekali lagi diangkat amalan bila, tuan-tuan? Bila kita
meninggal dunia kan. Yang tu tutup buku tu. Tutup buku bawa naik amalan kita. Itu adalah 4 bentuk yang Allah bentuk amalan yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lepas tu kita akan menghadapi pada yang hadapan ini adalah bulan Ramadan, tuan-tuan. Jadi bulan yang penting untuk semua kita. Bulan ini adalah bulan yang penting. Jadi kita kena set the mind, dia bukan hanyalah satu bulan festival kan, macam bulan-bulan yang kita nikmati ataupun kita tengok orang yang bukan Islam kan. Contohnya kalau orang Kristian tu Disember, okey, bulan ni adalah bulan yang dia nak joy, jumpa keluarga, bulan Ramadan je kan. Bukan. Bulan Ramadan adalah bulan penentuan kita. Bulan ini kita mesti beramal dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa, tuan-tuan? Banyaklah selain daripada kelebihan Lailatul Qadar, mungkin kita akan sebut kalau ada masa kemudian. Tapi bulan ini dia boleh menentukan kita sama ada ahli syurga ke kita ataupun ahli neraka ke kita. Di bawah ke kita tingkat syurga ataupun di atas ke kita tingkat syurga. Bulan ini adalah penentunya. Bulan ini adalah bulan yang penting. Jadi kalau bolehlah, tuan-tuan, kita cuba elakkan sosial ni, bersosial. Orang suka bila Ramadan, okey, minggu ni buka puasa rumah halung, minggu depan rumah hangah kan, kita nak berkumpul kan. Kumpul ni raya esok kita kumpul lah, tuan-tuan kan. Bulan ni bulan ibadah kan. Buka puasa, lepas tu kita dah sedia dah sampai malam kita ibadah kan. Kita nak bersosial ni bila kita kenyang je kan. Kita lapar, kita siang tu kita nak cakap dengan orang pun kita tak nak kan. Tang malam tu kita nak. Tapi sedangkan malam itu adalah malam yang penting di dalam hidup kita. Seperti mana hadis yang diriwayatkan Talhah bin Ubaidillah, dia kata, diriwayatkan nak menunjukkan bulan ni dahsyatnya kelebihan dia tu. Talhah bin Ubaidillah dia cerita ada 2 orang lelaki yang bertemu dengan Rasulullah belum Islam. Kemudian dia masuk jumpa dengan Nabi, dua-dua masuk Islam. Seorang ni dia cerita rajin berjihad. Seorang ni rajin berjihad sehingga dia ini mati syahid. Mati syahid dia. Seorang lagi dia bukanlah. Jihad ni kadang-kadang Rasulullah panggil tu wajib. Bila Rasulullah panggil keluar wajib. Tapi ada yang dipanggil tatawwu', jihad yang tatawwu', yang Nabi kata nak keluar boleh, tak pergi pun tak apa. Tapi lelaki ni dia memang keluar jihad. Okay, lelaki tu mati syahid. Seorang lagi dia macam biasa-biasalah. Biasa-biasa. Jadi syahid lelaki ni, lepas lelaki yang bersungguh-sungguh ni tadi meninggal, setahun kemudian barulah seorang lagi meninggal. Lalu Talhah kata, pada suatu hari aku bermimpi aku ini di sisi pintu syurga, dan keluar daripada pintu itu malaikat. Malaikat panggil, dia panggil untuk masuk syurga ni. Dia kata dia dan 2 orang lelaki tadi tu. Lalu malaikat keluar dan malaikat panggil yang biasa-biasa ni tu masuk syurga dulu. Masuk syurga dulu. Lepas tu dia panggil pula orang yang mati syahid ni masuk nombor 2. Kemudian orang yang mati syahid tu masuk syurga. Lepas tu dia kali ketiga dia keluar, dia kata engkau balik dulu. Lam yakni ba'd. Dia kata kau belum lagi masa kau balik dulu. So dia pun terjaga daripada tidur. Lepas tu esok dia cerita dengan orang. Jadi orang start cakap lah kan. Dia cerita benda ni dekat sahabat-sahabat yang lain. Orang pun start cakap, ish, macam mana kau boleh mimpi macam tu? Takkan yang mati syahid tu masuk kemudian kan? Patutnya mati syahid tu malaikat lah panggil dia masuk dulu. Rupanya lalu Nabi SAW disampaikan berita ni kan. Tak puas hati. Sahabat tak puas hati kisah ni. Tak puas hati kan. Takkanlah. Jadi bawa kepada Nabi SAW. Nabi kata, bima min ayyi dhalika ta'jabun. Yang kau heran sangat tu kenapa? Macam itulah maksudnya. Yang kau heran sangat tu kenapa? Bukankah seorang lagi tu dapat hidup lebih setahun? Wa adraka Ramadan. Dia dapat Ramadan lebih daripada kawan yang mati syahid. Fasama wa salla kaza wa kaza. Dia puasa, dia salat sekian-sekian. Jadi apa yang heran? Dia dapat lebih satu Ramadan. Pahala dia mungkin lebih banyak daripada kawan dia sebab lebih satu Ramadan.
sehingga boleh mendahului orang yang mati syahid pun, tuan-tuan. Jadi Ramadan adalah penentu kita, penentu kita, baik ke kita, bahagia ke kita, malang ke kita, kalau kita buat main-main pada bulan Ramadan. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk kita kecapi ataupun kita kejar kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Cuma kita punya level Ramadan ni nombor satu sebenarnya, selain daripada amal ibadat, dia adalah satu lambang ataupun satu sambutan Al-Quran diturunkan. Jadi kita pun sambutlah, orang Melayu baguslah, kita sambut, kita adakan tadarus, kan? Cuma level tadarus kita ni, kita baca, kita pelajari Al-Quran, kita faham apa yang Allah nak, itu sambutan. Tapi kita masih lagi di level membaca lagi. Jadi kita masih baca dan kita pun tak tahu apa Allah Ta'ala cakap dalam ni. Kita mungkin tahun ni tak sempat, tapi tahun depan ataupun tahun ni boleh lah. Lepas baca tu, ada seorang buat kesimpulan apa cerita yang kita baca hari ni. Dia kena study dululah. Hari ni nak baca juzuk berapa, jadi dia kena baca kesimpulan dia. So kita sama-sama, itu maksud tadarus. Yang ini saling belajar mempelajari. Tadarus tu itu fungsi dia. Kita nak belajar. Di samping kita kadang-kadang dia tujuan dia tadarus ni nak bagi habis malam tu, dia boleh baca 45 minit. Dia buat tim 5 orang, semua pandai-pandai baca. Dia habis 40 minit, dia habis satu juzuk, kan? Jadi apa tujuan dia, kan? Tadarus tu ambil semua orang ni yang tak pandai baca, belajar sama-sama. Masa sama 45 minit, mungkin tak dapat nak habis, tapi itu tujuan tadarus, memperbaiki bacaan, belajar apa yang Allah Ta'ala mahu daripada Al-Quran. Okay, itu mungkin sedikit lah, kan, pandangan saya yang sebab saya background agama, kan, bukan agama, saya background bahasa Arab, tapi bila bahasa Arab ni dia belajar lah agama juga. Jadi kita nampak dia tak sampai lagi tahap tu. Dan saya di Mesir dulu, kalau kita solat tarawih tu, dia orang bawa satu hari satu juzuk, semayang 8 rakaat je, 8 rakaat, tetapi habis satu juzuk. Jadi sekali berdiri tu satu makrok, dua muka setengah. Satu rakaat 2 muka setengah, memang lengoh, tuan-tuan. Habis je tu, imam tadi tu, imam pun bukan cara-cara imam terus syarah apa yang kita baca tadi. Ni cerita pasal apa ni, kan? Kalau kisah mula-mula tu pasal Nabi Adam, okay, masuk pula juzuk kedua ni cerita pasal Bani Israel dan sebagainya, kan? Jadi kita dengar, itulah kita celebrate, kita sambut Al-Quran. Kita kena menuju ke arah tu sedikit, tuan-tuan. Baik, sebenarnya hari ni kita nak bincang, bukan nak bincang lah sangat, kan, tuan-tuan, pasal baru-baru ni lah. Kita digemparkan dengan kehadiran seorang lelaki warga Maghribi, nama dia Maula Amin. Maula Amin ni dia orang Maghribi. Dia ni dibawa masuk oleh sebuah pertubuhan lah. Dia bawa masuk kat sini. Jadi dia hari tu dia viral, kan, tuan-tuan. Tuan-tuan baca ni, Maula Amin ni, kan. Jadi saya dengar dia dah beli tanah dekat Melaka ni, lebih kurang 11 hektar. Melaka ni saya ingat kat sini lah kot yang ada, tanah belakang ni. Jadi apa tujuan dia, tuan-tuan? Jadi Maula Amin ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca lah, kalau ikut lah, kan, tak ikut pun tak apa, tak penting pun, Maula Amin ni dia datang 2 tahun lepas kot. 2 tahun lepas dia datang. Kali pertama dia bawa masuk tu, ramai orang, kan. Dia biasanya kita bawa tokoh-tokoh luar ni, kita tengok ada sambutan tak, kan. Orang ni yang bawa ni lah ada sambutan. Saya pun tak tahu tang mana yang orang nak sambut dia ni. Tapi mungkinlah pandangan saya, mungkin sebab dia ni handsome kot. Handsome, muka dia putih, kan. Muka dia putih, kening dia lebat, kan. Senyumnya menawan ke, tak tahulah, kan, Maula Amin ni. Jadi orang kali pertama datang tu dapat sambutan, kan. Lepas tu dia claim dia adalah keturunan ke-38 nasab Nabi SAW, keturunan ke-38, macam tu lah. Lepas tu bawa lah sijil semua. Kita pun beria sangat, kenapa ni sijilnya. Lepas tu ada seorang profesor pula di Universiti Awam ni mengesahkan dia adalah keturunan Nabi, kan. Saya pun tak tahu macam mana dia sah, kan. Jadi
macam-macam lah nak menunjukkan dia keturunan Nabi. Jadi apabila dia datang kali pertama dulu, dapat sambutan, Jadi kali kedua dia datang ni tuan-tuan, dia bawa lah satu projek, projek yang mana projek yang telah dibuat pun oleh ramai orang sebelum daripada ni, iaitu nak bina suatu community, apabila ramai pengikut duduklah satu tempat, korang semua bekerja dekat sini, bangunkan tempat ni, duit-duit cukai semua tu bagi dekat aku. Itulah lebih kurang tujuan dia. Yang kaya ni nanti siapa? Pemimpin dia lah, ataupun organisasi tu akan kaya, dan orang bawah ni akan macam tu lah hidup dia pun, hidup dia akan macam tu. Yang pertama sekali tuan-tuan, kenapa orang Melayu dia jadi ta'assub benda-benda ni tuan-tuan? Kita ni dengan keturunan Nabi ni, bila kita dengar keturunan Nabi, kita akan macam kita nak, kita nak, dia ni, Orang Islam, kita memang sayang, bila kita sayang orang tu, iaitu Nabi SAW, tentulah kita sayang keturunan dia, kita sayang lah, tapi tak adalah kita macam kita nak jadikan dia ketua, tak juga kan. Kenapa kita sampai je keturunan ke-38 kita nak angkat dia betul-betul? Saya pun tak faham kenapa. Dia sebagai contoh macam ni, kalau kita ada seorang kawan ni dulu tolong gitu kan, sering bagi kita duit ke apa ke, tiba-tiba dia meninggal, dia ada anak dia datang melawat kita, tentulah kita sayang juga anak-anak dia kan. Jadi contohlah keturunan Nabi ni kita sayang lah, tetapi tidak dilebihkan dia daripada orang lain. Pandangan dia tidak lebih baik daripada orang lain. Sebab pandangan ini, kata-kata dia semuanya datang daripada ilmu yang dia cari, yang dia belajar, yang dia hafal. Itu adalah ilmu. Jadi tak boleh sebabkan dia keturunan Nabi, cakap dia lebih bagus daripada orang lain, tak. Sebab tu Ibn Taymiyah dia dalam kitab Minhajus Sunnah dia kata, kalaulah sahabat kalaulah kata-kata ahlul bait ni, keturunan Nabi ni lebih daripada orang lain, tentulah apabila sahabat-sahabat bertelingkah dulu, berselisih dulu, tentulah didahulukan pendapat Sayyidina Ali kan. Tapi adakah Sayyidina Ali punya kata-kata didahulukan? Tak. Sentiasalah Abu Bakar kan. Kata-kata Ali itu, fatwanya, pandangannya semuanya sama macam orang lain. Dia ditimbang dengan neraca ilmu, tidak dengan keturunan. Keturunan tidak ada di dalam hal ni. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi kata, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Sesiapa yang amalan dia lembab, dia tidak boleh dicepatkan dengan keturunannya. Kalau amalan dia ni keturunan Nabi kan semuanya, tapi pemalih, subuh tak bangkit kan, tak ada tolong orang, tak ada buat apa, tentulah tak lebih baik daripada seorang yang kalaupun dia anak zina contohnya kan, anak zina, anak luar nikah, tapi amalannya solat 5 waktu, tolong orang, tentulah orang ini jauh lebih baik daripada yang berketurunan Nabi ni tadi. Jadi Nabi kata, siapa yang amalan dia lembab, keturunan dia tidak membantu dia. Okey, jadi tuan-tuan, benda ni juga benda yang sama berlaku. Orang Melayu ni macam apabila datang je keturunan Nabi kan. Macam saya memang tak excited langsung kan. Saya hanya excited kalau dia ini adalah suatu tokoh ilmuwan kan. Kalau sebabkan keturunan aku tak datang majlis dia kan. Kalau dia ni tokoh kan, ada pandangan-pandangan ni dipakai seluruh dunia, yang tu I nak pergilah. Tapi hanya disebabkan keturunan ni. Contoh yang lain, Habib Omar Al-Hafiz. Tuan-tuan mungkin biasa tengok kot Habib Omar ni, dia paling popular lah kan, Habib Omar. Saya rasa orang Malaysia bukan nak belajar ilmu dia pun, sebab dia cakap Arab. Kebanyakan majoriti kita tak faham bahasa Arab. Tapi kenapa ramai dalam majlis dia? Sebab keturunan Nabi tadi tu lah kan. Kita mungkin datang ni mudah-mudahan dapat berkat si Habib ni kan, kita rasa macam tu lah, dapat salam dengan dia ke, dapat selfie ke kan. Dia macam kita harap semoga orang ni dapat bagi aku syafaat esok kan? Macam tu lah saya rasa tuan-tuan. Ini pandangan saya lah, kenapa orang Melayu dia jadi ta'assub dengan keturunan Nabi ni, disebabkan dia rasa harap orang tu nanti bagi syafaat dekat dia esok. Sebab dalam majlis Habib Omar ni juga tuan-tuan,
ada seorang selebriti majlis ni eksklusif lah, saya nampak dalam video tu macam eksklusif hanya orang-orang yang besar dalam majlis tu. So ada peluang seorang selebriti ni bercakap kan, untuk dia cakap dengan Habib lah, nanti ada orang translate kan. Lalu dia kata, saya tak ada soalan, tetapi Habib, pandanglah kami yang ada di dalam majlis ni. Dia kata kan, pandanglah kami wahai Habib kan, pandanglah kami yang ada dalam majlis ni. Manalah tahu esok di akhirat kami ini tak diizinkan untuk masuk syurga. Dia kata, Habib mintalah Allah Ta'ala, mintalah syafaat Allah supaya kami pun boleh masuk dalam syurga. Jadi apa dia tuan-tuan yang saya boleh faham daripada sini? Yakni orang-orang ni kan, dia tak nak beramal. Apa yang saya nampak dia tak nak amal, dia tak nak buat. Dia nak teruskan lifestyle dia, nak hidup bergelumang dengan dosa maksiat, tapi dia harap nanti ada orang boleh selamatkan dia. Sebab tu dia jadi taksub dengan keturunan-keturunan Nabi. Sedangkan benda ini berlawanan dengan kaedah Islam. Allah Ta'ala kata, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalannya, banyak amalannya, bangkit malam, tolong orang, buat amal, berat amalan dia, dialah hidup yang gembira. Bukan harap orang ni tolong, bukan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya, maka keadaannya itu hawiyah, dalam, di bawah. Yakni mungkin di neraka, itu maksud hawiyah Jadi datang ta'assub ni mungkinlah di atas beberapa sebab tuan-tuan Jadi yang mungkin yang macam orang yang nak ikut suatu tokoh ni, dia harap mungkin hidup dia ni kadang-kadang dah putus asa dah Dia dah rasa semua ni kafir lah kan, semua ni dah tak betul. Jadi dia nak ikut satu orang yang mana orang ni boleh jamin dia masuk syurga, ataupun satu orang yang mana dia nak teruskan kehidupan dia yang haram tu, dan harap nanti ada orang boleh tolong. Sebab tu antara sebab orang-orang Melayu kita ta'assub dengan puak-puak ni. Yang kecewa ni pun satu hal juga, kecewa dengan hidup. Ini semua sistem kafir, masyarakat hari ni kafir. semua salah. Kan, semua salah. Dia kecewa dengan situasi kehidupan dia dan juga semua yang ada di sekeliling dia. Nabi SAW sebut, Man qala halakan nas, sesiapa yang kata manusia ni semua dah rusak dah, Nabi kata fahuwa ahlakuhum, dialah yang paling rosak sekali. Nabi kata korang semua ni tak ada lah kan, tak ada lah. Dia, Nabi kata, yang paling teruk sekali. Jadi sama juga jadi orang-orang yang putus asa ni, jadi dia harap satu benda lah kan, kita tunggu sahajalah kehadiran macam ni. Jadi macam Maula Amin yang saya cerita tadi tu, dia nak buat satu penempatan, duduk situ nak tunggu siapa? Imam apa? Imam Sudais ke? Bukan, Imam Mahdi kan tuan-tuan Imam Mahdi. Jadi dia nak tunggu Imam Mahdi datang kan. Dia orang macam ni, saya kata dia putus asa sebab apa? Nabi ni SAW tu, kalau kita tengok sirah dia duduk dekat Mekah tu, dia putus asa ke? Dia tak putus asa. Positifnya dia, aku esok aku dakwah lagi, esok aku dakwah lagi. Mungkin esok dia masuk Islam, Dia tak ada kecewa macam bangsa-bangsa ni tadi. Dah lah, semua ni dah rosak dah, kita tunggu je lah Imam Mahdi kan. Sebab sifat kita orang Islam itu sentiasa menuju ke arah positif. Kita mesti nak bangkitkan dunia ni, nak bangunkan kehidupan kita. Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, in qamat ala ahadikumul qiyamah, kalaulah kiamat tu sedang berlaku pada salah seorang daripada kamu, tiba-tiba kamu rasa ni kiamat ni, tapi Nabi kata wa fi yadihi fasilah, dan di tangan dia tu ada benih. Nabi kata falyughrisha, tak apa, tanam dulu. Maksudnya kita positif kan, kita betul tanam. Kalau tak kiamat, nanti pokok boleh naik kan. Dia bukan putus asa. Hidup ni bukan putus asa, tunggu je lah Al-Imam Mahdi. Dan orang-orang yang putus asa ni, dia mudah lah, maksudnya mudah sangat untuk terpengaruh dengan benda-benda ni Yang keduanya adalah orang yang cepat nak kafirkan tadi lah. Ni semua kafir, sistem kafir, ni kafir, mudah dia nak kafirkan orang kan. Jadi kita kena ingat tuan-tuan ini juga antara puak yang sangat mudah terpengaruh dengan
Kalau orang kata dia Imam Mahdi ke apa, dialah antara yang cepat sekali. Kalau kita tengok peristiwa Memali dulu tuan-tuan, 1985. Saya tak lahir lagi, 86 baru lahir. 85 dulu Memali. Apa punca dia tuan-tuan? Sebab kafir, mengkafirkan. Ada suatu kumpulan ni mengkafirkan kerajaan pada waktu itu. Kerajaan ni melaksanakan perlembagaan orang kafir, undang-undang orang kafir. Lalu dia orang kafirkan kerajaan. Akhirnya telah berlakulah apa yang berlaku. Jadi dia orang duduk. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan kita mudah terpedaya dengan klaim-klaim ataupun orang kata dia Imam Mahdi dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi Al-Imam Mahdi ni, tuan-tuan, kalau saya cerita sikitlah. Siapa Al-Imam Mahdi? Jadi kalau ada orang klaim Imam Mahdi, tuan-tuan, nombor satu kita kena tahu, kalau ada orang klaim Imam Mahdi, memang dia bukan Mahdi. Imam Mahdi ni dia, kalau ikut hadis, orang bai'ah dia dalam keadaan dia tak mau. Dia tak mau. Jadi kalau ada orang yang saya lah Mahdi, yang tu memang bukan Mahdi. Baik. Siapa dia? Nama dia adalah, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut la tudhib aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlikul arab rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Dunia ini tidak akan hilang ataupun tidak akan habis sehinggalah seorang di kalangan ahli bait aku, yang nama dia macam nama aku dan nama bapa dia macam nama bapa aku. Jadi dia ni lahir-lahir je nama dia Muhammad dan nama bapa dia Abdullah, nama dia sama, dan dia keturunan daripada jalur Nabi. Yang saya cerita Maula tadi tu, ramai orang nafikan dia bukan keturunan Nabi. Banyak persatuan. Tapi tuan-tuan yang datang daripada Indonesia ni, tuan-tuan, hari tu dia orang ada seorang cabar Habib di Indonesia ni. Bila dia sebut Habib, maknanya dia claim dia keturunan Nabi. Ada seorang cabar buat test DNA. Bila ambil test orang ni, dia kata dia Habib tadi kan, 70% datang daripada Afrika. Dia punya DNA tu datang mana keturunan Nabi ke Afrika. Jadi kadang-kadang klaim tu kan, jadi diwarisi Habib, bapaknya Habib tu diwarisi daripada Habib, tak tahulah Habib Jewels ke apa ke yang asalnya kan. Jadi kadang-kadang tak betul pun. Jadi kita tak usah taksublah dengan keturunan Nabi ni. Sebab mungkin kalau betul okeylah, kalau tak betul macam kawan tu langsung dia orang ni, peserta-peserta Habib ni bergaduhlah dengan orang yang cabar itu tu. Apabila dah terbukti dia orang bukan keturunan Arab pun, tak ada pergi ke Arab pun, dia pergi ke Afrika, lepas tu mana tak, saya pun dah lupa lah, tapi ke sana lah, ke belah-belah kulit hitam sana. Okey. Jadi nama dia Muhammad bin Abdullah. Antara sifat fizikal dia, dahi dia ni lebar, rambut dia ke belakang sikit lah. Nabi kata ajlal jabhah, maknanya dahi dia luas sikit, rambut dia ke belakang. Hidung dia mancung, dan dia itu apabila dia memerintah je, dia memerintah bumi ini dengan adil. Okey. Lepas tu ada hadis lagi yang saya sebut ni, semuanya hadis ini berstatus hasan ataupun sahih. Hadis ni saya tak sebutlah dia ada dhaif, semua ni saya tak sebutlah, tuan-tuan. Okey. Nabi kata Mahdi ini daripada keluarga aku, daripada anak Fatimah. Maksudnya daripada jalur Fatimah itulah. Fatimah kahwin dengan Ali. Mungkin jalur dia anak Fatimah dan Ali ada berapa orang? 2 orang. Hasan, saya mungkin salah seorang daripada ni keturunan tu lah. Okey. Nabi sebut juga Al-Mahdi minna ahlul bait, yuslihuhu Allahu fi lailah. Al-Mahdi ni dia ni dari kalangan ahlul bait, dan Allah Taala memperbaikinya dalam satu malam. Yakni maksud hadis ni adalah, boleh jadi maksud dia adalah Mahdi ni adalah orang biasa sebenarnya. Dia orang biasa. Mungkin dia ni pun bukan baik pun. Tetapi pada suatu masa nanti Allah Ta'ala akan baikkan dia dalam satu malam. Lalu jadilah dia orang yang dipanggil Al-Mahdi tadi. Jadi mungkin dia orang biasa je, kan? Tak adalah dia ni daripada bawah, kan? Okay, itu menunjukkan tentang Al-Mahdi lah, untuk kita kenal sikit lah, tuan-tuan, kan? Mati ni apa dia cakap? Okey, berapa lama Al-Mahdi akan hidup?
memerintah kita tu lebih kurang dipanggil sab'an aw thamaniyan, yakni hujajan, yakni 7 atau 8 kali haji, yakni 7 atau 8 tahun lah. Dia duduk bersama kita. Dan Isa turun, Nabi Isa alaihi salam akan turun. Maksudnya Mahdi start dulu, orang bai'ah Mahdi dulu, Al-Mahdi ni tadi untuk jadi pemerintah, dan di tengah-tengah tu Isa akan turun. Hadisnya bunyi macam mana? Fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatun li hadhihi ummah. Apabila dia turun tu, dikatakan ini berlaku di Syria. Isa turun dan ketika itu Imam Mahdi ada, dan Imam Mahdi sebut kepada Isa, Nabi Isa alaihi salam, salli bina, salatlah jadi imam kami. Salli lana, salatlah jadi imam. Dan Nabi Isa akan tolak, dia kata tak. Imam hukum, Nabi Isa sebut inna ba'dakum ala ba'din umara, sebahagian kamu di kalangan kamu adalah ketua, yakni jadilah kita ni akan jadi ketua saling. Jadi Isa jadi makmum. Okey, itu antara tanda-tanda. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak description tentang Nabi ataupun Al-Mahdi ni tadi. Jangan kita mudah sangat terkeliru. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada banyak kes yang berlaku lah. Yang claim Al-Mahdi ni, yang paling dulu 150 tahun lepas di Sudan, dia claim dia Mahdi. Dia claim dia Mahdi dan dia lawan dengan British. Untuk jajah, untuk lawan penjajahan British di Sudan ni, dia claim dia Mahdi. Lalu dia mula-mula tu menang. Akhirnya British berjaya hancurkan dia. Tetapi sampai hari ni kumpulan itu masih lagi percaya dia di kalangan mereka itu ada Imam Mahdi. Sama juga dengan Al-Arqam tuan-tuan. Al-Arqam juga pun sama. Antara sebab JAKIM mengharamkan dia dulu adalah sebab idea ni, iaitu pengasas Al-Arqam tu siapa nama dia? Haji Suhaimi ke apa? Hasan Asy'ari tu dia sebelum tu Hasan Asy'ari dia macam bos dia lah tapi yang asaskan mula-mula tu Haji apa nama dia? Suhaimi kot, tak silap saya. Yang tu yang dia orang kata dia adalah Al-Mahdi. Dia kata Mahdi. Jadi dia dah mati tahun 1925. Bila lamalah dia mati tu. Tetapi orang Hasan Asy'ari ni kata dia belum mati lagi. Dia sebenarnya nanti dia dibangkitkan semula. Jadi idea-idea ni menyebabkan suatu kumpulan itu sesat dan juga melampau. Last kali, yang paling latest tuan-tuan, yang paling dahsyat berlaku adalah di Saudi sendiri. Di Saudi pada tahun 1979, orang Saudi claim mereka ada Al-Imam Mahdi. Lalu dia orang masuk ke Masjidil Haram, kunci semua pintu Masjidil Haram. Lepas tu dia tawan Kaabah dan imam Masjidil Haram dia tawan. Lalu dia sebut dengan bersenjata 550 orang masuk bersenjata, tawan Masjidil Haram. Dia announce dekat mikrofon, Mahdi telah datang, Mahdi telah datang. Peristiwa ni berlaku pada 1 Muharram 1400 Hijrah. Yakni ini sekarang 1445 kan, 1445 Hijrah. Ini berlaku pada 1445 tahun yang lepas, baru lagi. Tuan-tuan pun mungkin sempat lah. Saya tak sempat lagi lah. Saya tahun lambat. Okey. Jadi apabila dia tawan tu tuan-tuan, dia baca hadis, lepas tu dia cuba reka cerita macam hadis tu, nak claim yang tu Mahdi. Jadi dia cari watak ni siapa? Mamat yang dahinya lebar tadi, hidungnya mancung. Dan dalam hadis Abu Dawud diceritakan Imam Mahdi akan dibai'ah di antara Hajarul Aswad dengan Maqam Ibrahim, di antara bainar rukni wal maqam. Yani Hajarul Aswad, pintu Kaabah tu dengan Maqam Ibrahim. Di situ lalu dia pun bawa Imam Mahdi letak situ, suruh orang bai'ah. Jadi dia skrip cerita tu macam hadis supaya dia rasa dia Mahdi. Jadi orang ni kalau dia kalau nak sesat tu dia boleh buat tuan-tuan. Jadi kalau ada orang nak beritahu kat sini, kalau ada orang yang pulun lah claim dia Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi tuan-tuan. Jadi kita tak usah percaya lah. Imam Mahdi hanya akan datang apabila orang paksa dia untuk jadi Imam Mahdi. Bila tiba-tiba dia claim, kita jangan
Percaya tuan-tuan Jadi sampai sini dulu kot tuan-tuan Ni kot satu dua benda yang boleh saya share pasal benda yang berlaku sehari dua ni di Malaysia ni tuan-tuan Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan azan betul nak qomat pun tak apa tapi kena azan lah. Ada surau ni.